Kita tuang sikit susu segar kat Datuk ni. Okay. Sudah. Fresh susu kan. Fresh milk. Ini susu poleh yang fresh. Fresh. Susu yang panas. Ini daripada apa? Lembu tu Langsung daripada lembu. Halal lah? Halal saya. Sah untuk dia minum. Tapi tu lah, Ana memang tak boleh minum susu. Susu kosong memang out memang tak boleh. Ana dia minum ni, ya Allah, punya banyak. Sejak tahu kata dia boleh susu fresh ni. Dia bawa balik. Dia simpan dulu. Sedap bubur apa? Pandan sikit. Dia bubur garam sikit. Ni kita masak dulu lah. Masak. Ni ada gula tu? Tak usah bubur gula lah, tak bubur gula. Kosong? Nanti masak susu tu, bubur garam. Tu bubur pandan. Yang ni. Nanti kita masak sampai dia mengerak. Jangan. Susu bila ada susu fresh ni, tengok sekejap dia biar dia akan jadi dia akan jadi beku kata. Anda pergi di India tu, depa biar yang ni pergi sejuk. Dia apa ambil hak kepala ni lah, depa makan dengan roti. Oh ni yang atas ni. Yang atas. Dasam. Oh dia panggil tu ah? Mungkin kot. Dasam. Lemak ni. Dah halang-halang kita minum susu ni, kita sembang sikit lah. Kan? Sehari dua ni panas macam susu ni juga lah. Tapi elok kebetulan kan nama doktor dengan nama datuk ada disebut kan. Dia macam mana datuk tengok dalam kita meraihkan, kita seronok dan ramai orang mendoakan kebaikan, orang ucap tahniah dan semua pihak bergembira dengan masuknya Islam, saudara baru, langsungnya perkahwinan dengan mudah kan. Tapi dalam keharmonian tu saya tengok ada timbul agak berat jugalah sampai isu tak sah nikah, hubungan itu hubungan zina, dan seolah-olah mempermainkan agama, tidak menunjukkan hukum yang betul dan menimbulkan kegusaran di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat jadi celaru, keliru. Kadang-kadang padahal masyarakat fahamnya dan semua yang menonton pun saya rasa jelas tentang akad nikah itu. Kan ditimbulkan isu berhenti, tak langsung jawab, dan saya teringat Datuk dah menulis isu ni 2008. Dah ada artikel dah timbulkan isu ni. Mungkin Datuk boleh respon sikit tentang apa yang disebut oleh Syekh Nuruddin Benjari ni. Sambil-sambil kita kena susu segar ni. Bismillah. Saya pun terkejut dengan nama Syekh Benjari ni. Penceramah dari Indonesia. Tapi dia duduk di sini. Dia duduk di Malaysia ni. Tu pun tak jelas kat tu. Pertama saya heran macam mana perasaan satu orang manusia, terutama orang belajar agama, apabila melihat satu orang baru masuk Islam. Kita kalau boleh bila orang tu saudara Sabri tu satu hal, tak apalah, itu pun satu orang daripada artis yang mendekati agama, juga patut kita melihat. Satu lagi isteri dia yang baru sangat masuk Islam, baru saja nak faham Islam, tiba-tiba dimomokkan dengan demikian. Kahwinan tak sah, zina. Kaedah hukuman yang dia keluarkan itu terkeluar daripada semua cara pendekatan di dalam fatwa. Dalam fatwa ni, dia satu hal sebelum berlaku. Pertama, kita kena tahu perkahwinan itu sah di sisi majoriti ulama. 3 mazhab. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun wajhun fil mazhab. Ada pandangan kedua. Ada pandangan kedua mazhab. Tiba-tiba dia tak pergi ambil yang majoriti tu, dia pergi cari satu kaul yang dia nak pegang tu, dihukum zina. Bayangkan.
Terus dia kata tak sah. Itu satu benda yang terlalu ekstrim. Kalau dia kata pandangan itu adalah lemah dan seumpamanya, itu pun para ulama ni apabila benda telah berlaku, idza taqal amr ittasa'. Bila benda tu sempit, dia akan jadi luas. Tu belum lagi kita bahas pengujahan kita. Kalau nak lihat pada sisi tu pun, ulama Syafi'i pun kalau berlaku benda macam tu, dia tak akan pi hukuman pada zina. Bahkan kalau orang menikah disebabkan tak ada wali, dia di atas sangkaan tak perlu wali. Mazhab Syafi'i sendiri dalam fatwa mereka, dia tak hukum anak tu zina. Dia akan anggap nikah yang fasid dan kemudian boleh wati syubha, boleh dinasabkan dengan, dia tak pi macam tu. Tapi ini saya rasa elemen ekstrim yang sangat bahaya kalau ada dalam negara kita. Dan beliau ni sebenarnya ada lagi pandangan-pandangan dia yang ekstrim. Yang lagi kalau kita ada ruang, kita boleh sebutlah pandangan-pandangan dia yang ekstrim. Yang saya rasa sangat tidak cocok lah untuk negara ini. Ya. Dan itulah Samad dan Datuk, sebenarnya yang menyedihkan tu adalah bila disebutkan nama kami berdua secara spesifik. Sebenarnya orang tu datang daripada jauh. Sebenarnya Ana sendiri jumpa dengan Abang Sabri ni pada bulan puasa yang lepas. Memang dia ceritakan dia ada hasrat nak menikah dengan Angeline ni, dan dia minta Ana doakan supaya Angeline ni dilembutkan hati untuk menerima Islam. Dan tapi dia minta rahsiakan, dia bimbang ada gangguan dan tekanan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah akhirnya bila jadi pernikahan tu, kita sebagai seorang Islam kita gembira kerana dia berjaya menarik Angeline ni untuk menerima Islam. Tapi apa yang menyedihkan adalah apabila seorang itu menerima Islam, yang mana sebelum dia menerima Islam, dia tak terlibat pun dengan kontroversi ini. Tiba-tiba bila dia terima je Islam, dia menikah, kebetulan dia memilih negeri Perlis untuk destinasi pernikahan dia sebagai penghormatan kepada Datuk Mufti, dan Ana juga dijemput untuk menjadi saksi pada pagi itu. Tiba-tiba dipalitkan dengan satu isu yang tak perlu untuk menjadi pertikaian pun. Dan bila dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sebegitu, menyebabkan bukan saja orang bukan Islam akan memandang begitu bebannya untuk menerima Islam dengan sikap dia yang ekstrim itu, tetapi orang Islam sendiri merasakan ini adalah satu perkara yang tidak wajar untuk dilakukan. Bahkan netizen sebahagiannya menganggap perbuatan beliau ni sebagai joy killer. Orang tengah happy, orang tengah seronok, maka dia membunuh perasaan itu. Dia membunuh perasaan gembira yang baru terbit daripada jiwa dua orang insan yang Allah Ta'ala satukan jiwa mereka dalam majlis yang sangat bahagia. Dan Ustaz pun ada pada pagi itu, kita sini tengok kan bagaimana happynya keluarga mereka, dan semua orang yang ada dalam majlis itu, tak ada seorang pun pada waktu itu yang menzahirkan keraguan tentang sahnya pernikahan itu. Kerana negeri Perlis ni memang satu negeri yang terbuka menerima mazhab-mazhab yang pelbagai selagi mana dalam lingkungan di Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan kalau tengok lah tu, Sabri Yunus dia tulis, dia komen, dia kata saya yang akad nikah itu memang saya maksudkan untuk menerima akad nikah itu, memang dia jelas. Dan dia sebut juga yang hadir tu, saya rasa semua memahami maksudnya, bahkan disiarkan saya langsung, tak ada orang yang pertikai kan. Untuk tengok adakah ini mungkin ada hasad, sebab seolah-olah cuba nak dibawa satu pandangan semata-mata kerana dia dilakukan oleh pihak yang berlawanan dan bertentangan, sedangkan di sana ada takwilan. Pihak-pihak ni juga dalam bab-bab yang akidah agak longgar, ada takwil sana, takwil sini dan sebagainya, tapi minta dalam minta pada pokok dan sebagainya. Kemudian mereka juga kata kalau benda khilaf jangan jadi berbalah. Tapi bukan balah, tuduh orang dalam benda khilaf sampai zina. Yang pertama saya nak sebut ialah mazhab Hanafi sah, mazhab Malik sah, mazhab Hanbali sah, mazhab Syafi'i macam kita sebut tadi ada dua. Dia yang ni semua dia tak mau tengok, dia nak tengok yang tak sah. Kemudian dia lupa satu benda. Saya selain daripada mengangkat nikah dia itu, saya adalah mufti, pihak yang berautoriti. Dr. Ruzami ialah ahli tentang usaha fatwa. Kami adalah pihak
berautoriti dan saya wali raja, wali bagi pihak pemerintah. Kaedah biasa, kalau ada khilaf apa, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah mengangkat khilaf. Kalau ada kau ni kata tak sah, kau ni dah sah, pemerintah dalam perkara perbalahan yang seperti itu, hukuman dia mengangkat khilaf. Apatah lagi khilaf tu khilaf bukan saja muktabar, kuat pula. Yang peliknya, individu ni dan orang yang seperti ini, kadang-kadang sebelum tengok sebelum tu dah timbul masalah apa, kunut lah, apalah timbul. Itu semua yang selama ni dia kata jangan berbala, jangan apa benda khilaf. Patutnya itu hanya orang kata tak, Nabi tak buat, ni kata Nabi buat. Ini dia bukan saja kata tak sah, zina ditujukan kepada seorang Muslim, merosakkan orang saudara baru yang baru mengenal Islam. Akad nikah tu dihadiri juga oleh keluarga yang bukan Muslim. Yang bukan Muslim. Bukan Muslim. Ya. Oleh pihak Angeline Tan. Saya pun heran macam mana mentaliti fikir apa yang ada dalam kesumat diri manusia ni sampai ke situ tahap dia. Padahal boleh saja untuk dia lunak, dia kata dalam qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak ni, tapi perkara ni dalam mazhab Syafi'i qaul yang lain. Kalau dia jujur dia akan bagi tahu. Kalau Imam Nawawi sebut semua qaul-qaul tu. Kan? Kemudian bahkan dalam majmu' dia akan sebut bahawasanya Imam Syafi'i sendiri dikatakan ada dua qaul dia dalam masalah ni. Satu kata sah, satu yang kata tak sah. Sebab itulah sebahagian mazhab Syafi'i mereka kata sah. Tapi kita dalam benda-benda macam ni, saya nak sebut, Islam ni dia nak elok tuduh-tuduh zina. Orang bukan Muslim, pasangan bukan Muslim, dulu katalah Hindu ke, Buddha ke, dulu apa Kristian ke, masuk Islam. Islam dia bukan suruh angkat baru. Perkahwinan yang sebelum tu. Dia pakai. Dia tak tanya, dia tak kata sebab apa? Sebab Islam dalam benda-benda macam ni dia memang nak bagi ruang. Dia nak elok nak tuduh orang zina, apatah lagi benda yang jelas ada kaul majoriti para ulama. Tak, sebelum ni juga pihak-pihak ni melaungkan kita mesti bersama jumhur, Ni kaul jumhur tak mau. Kaul jumhur. Ya. Dan sebahagian orang kadang-kadang dia salah faham. Dia kata macam perleh ni bukan dulu disebut juga dalam petikan ceramah tu. Perleh ni dulu hukum orang, bid'ahkan orang. Pertama, dalam isu bid'ah ataupun tidak, daripada awal kita sebut apabila isu khilafiyah dalam menghukum bid'ah ataupun tidak, kita memilih pandangan yang kita percaya, yang kita pegang, tetapi kita berlapang dada kalau benda tu berbeza dan memang ada dalam qaul mazhab. Tetapi kita agak sedikit tegas apabila pandangan itu tidak terdapat dalam mana-mana mazhab. Sekarang ni sebahagian daripada golongan yang mungkin tidak bersetuju dengan kita, dia nak borong semua isu, dia kata isu khilafiyah. Tapi bila mana isu khilaf yang muktabar ni, dia layan kita, dia layan orang yang berbeza, seolah-olah macam langsung tidak ada ruang untuk bersangka baik. Cuba kita tengok fatwa kita tentang kunut yang dia timbulkan. Ada kita kata orang kunut masuk neraka. Kita kata kunut khilaf yang muktabar. Baca bismillah kuat dan perlahan, khilaf yang muktabar. Dia satu individu yang saya rasa sangat tak bagus. Dia kena pergi, saya rasa kalau bolehlah buat pensucian jiwa lah sikit. Kita tak ada fatwa yang seperti yang diandaikan tu. Semua yang khilaf yang muktabar semua kita iktiraf. Yang kita tolak ialah benda-benda yang memang tidak ada asal. Dia disebut bid'ah oleh imam-imam yang besar. Lagi satu yang menarik tu, dia hentam atau dia komen tentang isu yang jelas, ada dalil, ada perbahasan ulama. Dia mempertahankan benda-benda yang tak ada asal macam kayu kokar tu. Itu langsung tak ada khilaf, tak ada asal tu. Dia dalam rekod dia beliau ni. Rekod. Saya dah sebut lah pasal dia dah, sebenarnya itulah, kita pun tak mau sebut nama orang ni, tapi dia dah masuk teritori orang ni. Saya sebut lah. Dia ada rekod tentang kayu kokar yang dia pertahankan tu. Ini pun dulu ketika kita semua nak melawan khurafat kayu kokar ni, bolehlah pergi tengok video dia sendiri apa dia kata. Kemudian hadis
Al-musalsal bil musafahah. Yang siapa yang salam Siapa Nabi. yang salam dengan aku ni macam salam dengan Nabi dalam hadis tu kan. Yang Nabi kononnya Nabi berkata, hadis tu palsu kan. Man safahani wa man safaha man safahani dakhala al-jannah. Siapa yang salam dengan aku dan salam dengan seorang salam masuk syurga. Hadis tu dulu dibuat upacara dia untuk orang bersalam dengan dia. Ni pun satu itu menyebabkan timbul cult kadang-kadang tu. Anak murid ingat salam macam masuk dalam masuk syurga pula. Kemudian kita tengok derma organ. Derma organ antara fatwa dia di negara ni kata derma organ boleh. Tak apalah, saya tahu lah benda tu akhir, tapi dia derma organ dia haramkan kan. Kemudian kalau kita masih ingat nikah online video online. Ketika telah fatwa wilayah dan telah dilaksanakan oleh Menteri Agama. Tengok dia kata apa. Masa tu pun dia kata tak sah juga. Tak sah. Dan itu menimbulkan kekacauan. Dia tak sah. Sekarang dia kata tak sah ni pula. Bukan kata tak sah, dia tu kata zina. Dia mempunyai rekod yang bagi. Ada satu lagi rekod. Kata dulu Ustaz ingat, Datuk pun mungkin ingat, isu apabila dia ditanya tentang seorang PhD hadis dan sebagainya dan disebut Dr. Kurang Asam, Dr. Hadis Kurang Asam, ada video tu. Dan orang mula tag Ana lah kerana orang rasa dia serang. Dan dalam video dia tu dia ada menyebutkan tentang hadis yang tak ada dalam kitab tetapi ada dalam hafalan para ulama. Ini juga membuka pintu kerosakan yang sangat besar. Sebab apa? Sebab kalau sekadar apa yang ada pada hafalan orang alim kemudian didakwa walaupun tidak ada dalam kitab, didakwa itu adalah hadis yang benar, bagaimana kita nak semak? Lepas tu dibawa pula riwayat nukilan-nukilan Imam Ahmad, kononnya bukan konon, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, Imam Bukhari hafal ratusan ribu hadis. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, itu semua merujuk kepada jalur-jalur riwayat. Bukan merujuk kepada matan tu sendiri. Sebab matan tu sebenarnya kadang-kadang ada 100 riwayat. Jadi tak mustahil lah Imam Ahmad sampai meneliti ataupun menghafal 1 juta. Jadi ni dah dijawab oleh Ibnu Jauzi dulu. Tak ada hadis sampai berjuta-juta. Itu pun kedangkalan faham juga kan. Cuilah kadang-kadang orang kita ni dia tengok orang pakaian ke apa dia terpengaruh. Datuk sebut kedangkalan ni, saya ingat nak minta respon Dr. Jami. Orang awam, kita punya siaran langsung tau, kita punya pernikahan tu siaran langsung dan tontonan ada jutaan tu. Menariknya di kalangan orang awam tak ada yang mempertikaikan, semua faham dia angkat nikah, dia terima nikah, kabul dia tu kan. Tapi ada di kalangan orang yang ada title agama, mungkin inilah soal hasad, soal mungkin persaingan dan sebagainya, dia kata ini semua mengelirukan. Dia kata sebab tu orang buat standard ayat, nanti kata kau ni cakap macam ni, kau ni cakap macam ni. Mungkin respon keliru ke celaru? Siapa yang keliru sebenarnya? Itulah kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun kadang-kadang minta maaf tu golongan-golongan agama ni terlalu mendowngradekan orang awam. Terlalu meremeh-remeh dan merendah-rendahkan orang awam. Dia tak tahu kadang-kadang orang awam ni ada engineer, ada hakim, ada profesional yang hebat dalam pengajian. Depa je boleh faham. Seolah-olah macam depa je boleh faham. Tapi orang awam sebenarnya faham aja. Bila kita post, Ana sendiri post, Datuk sendiri post dalam Facebook, dalam Instagram masing-masing tentang pernikahan tersebut dan di-share video tu di Pro Media Tajdid pun, dan semua orang faham dan mengucapkan tahniah, mengucapkan keberkatan, semoga Allah memberkati mereka berdua. Tak ada isu pun yang mereka bangkitkan tentang isu ini mengelirukan dan sebagainya. Dan kalau betul pun mengelirukan, hang keliru, hang pergi belajarlah. Dia keliru, dia yang keliru. Lepas tu dia kalut orang keliru. Nak tanya, antara orang yang keliru tu dengan yang pergi kata kawan ni berzina ni mana tu? Ya. Dan berzina ni, tuduhan zina pada orang. Katalah, kita nampak sesuatu betul-betul berzina, betul tanpa, memang tak ada akad langsung. Tapi tak cukup 4 orang saksi pun Islam tak benar kan kita memulakan pendakwaan. Tutup dan nasihat. Ini sebut dalam kuliah secara terbuka, dikaitkan pernikahan itu yang tidak sah dengan zina. Ini satu tuduhan yang sangat-sangat berat. Sebab tu saya sebut tadi, Ana sebut Datuk, kadang-kadang kita ni terlupa. Dalam bab fiqh ni kita perlu luas. Lebih baik kita menjadikan akad itu sah menurut majoriti ulama,
dengan melepaskan dia daripada tuduhan zina daripada kita nak mensyafi'ikan dia dan kita mengatakan dia berzina. Kita kadang-kadang terlepas satu orang kata apa, penilaian yang rasional kerana nak mensyafi'ikan dia sampai terkait pula dia dengan zina. Lebih baik kita menjadikan dia berada di atas mazhab jumhur, mazhab majoriti, sah pernikahan dia. Adakah dia nak kata hak mazhab majoriti tu? Itu atau memang mazhab Syafi'i dan jumhur mensyaratkan wali umpamanya. Dan mazhab Hanafi ada kelonggaran tu pun dia tak kata orang Hanafi berzina. Ya. Dan mungkin Datuk boleh komen sikit. Ada juga netizen yang kata sepatutnya Tuan Syekh melihat isu-isu yang lebih dahsyat di negara dia. Isu campuran agama, perkahwinan campur agama terus. Dia itu isu-isu antara apa? Eloklah dia komen. Dia komen yang tu. Keberadaan dia ni Datuk memberikan satu mereka juga timbulkan isu menghormati institusi fatwa, menghormati institusi agama, dan sekarang pihak kuasa agama, jabatan agama semua mengesahkan perkahwinan ni. Itu saya kata ini adalah apa yang dia cakap tu tidak menempati jalur ilmu. Ilmu dia sentiasa akan ada keluasan dia. Apabila benda tu berlaku, katakanlah dia totok Syafi'i pula dalam masalah tu nak pakai qaul muktamad pun, dia tak akan pergi hukuman sebelum berlaku. Mungkin orang tu akan kata no, tapi setelah berlaku dia tak akan pergi ini perhubungan jadi zina. Dia tak akan pergi sampai begitu. Tanda dangkal bagi saya, tanda kebobrokan ilmu. Orang ilmu ni ada santun dia, ada akhlak dia. Ada akhlak dia. Cara tu utama membabitkan orang saudara baru dan seumpamanya. Dan liputan perkahwinan ni dibuat juga liputan oleh media-media perdana. Media-media dan media-media yang Chinese media pun. Tak ada isu pun Ustaz. Kalau pergi dekat Jordan umpamanya, Ana sendiri pernah melihat pernikahan yang berlaku di negara Jordan. Mereka memakai mazhab Hanafi dan itulah lafaznya. Ketika mana ijab dilafazkan, pengantin yang disebut qabil tu. Tengok aku terima. Orang Muslim di US menikah I do ya. Maksudnya tak ada isu. Jadi isu pula di Malaysia ni. Mungkin orang kata, kita Malaysia bermazhab Syafi'i. Pertama sekali, betul ke kita ikut mazhab Syafi'i semua ni? Kadang-kadang orang yang bercakap tu pun zakat dibayar pakai duit, terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Dia pun shopping dekat Shopee juga. Tak ada sebut pun saya beli, saya jual. Akad tu. Akad juga tu. Tapi dalam bab orang kata apa, wilayah orang lain ni begitu kuat dia nak menekan tentang kepentingan mazhab Syafi'i. Kita menghormati mazhab Syafi'i itu, tapi menekan sehingga mengatakan orang terlibat dengan zina dan sebagainya, ini satu kebobrokan lah, seperti mana yang Datuk sebut ni. Kebobrokan ilmu, kebobrokan akhlak dan mungkin Datuk boleh sentuh sikit kan, dalam kita dah sentuh banyak isu ni. Ada beberapa pihak yang dah kehilangan modal. Dah tak boleh nak dari sudut hujah ilmiahnya, qaul mazhabnya semua dah tak menyebelahi. Dia timbulkan isu teknikal, isu tata cara prosedur jaib yang mencadangkan garis panduan untuk itu dia sebut macam mana ini ungkapan yang jaib itu pun ungkapan Ana juga yang tulis kan. Ana kata bahawa memanglah dalam ungkapan untuk ijab dan qabul tu, untuk qabul tu aku terima nikahnya seperti yang sebut kan. Ada perkataan nikah. Sebab tu itu juga taklimat yang kita beri kepada semua. Tapi bila akad tu berlaku, dia sebut aku terima seperti yang disebutkan. Kalaulah hari tu Ana sebagai mufti kata ulang, seolah-olah Ana memberi isyarat pada rakyat Malaysia yang tengok keseluruhannya, akad jumhur itu tak sah. Betul? Walaupun Ana tahu dia sebut macam tu, walaupun asalnya memang macam aku ni terima nikahnya, tapi seolah-olah Ana menafikan akad jumhur. Dan sedangkan perlis tidak mengikat dengan akad jumhur saja. Kita menerima apa saja yang memberikan maksud bahawa menerima ijab itu dengan apa saja yang menunjukkan menerima, yang tak boleh ditafsirkan melainkan menerima ya perkahwinan itu. Apatah lagi dia bukan saja kata aku terima seperti yang maksudnya maf'ulun bih dia pun jelas seperti yang
disebutkan. Dia pun timbulkan isu tak ada maf'ul bih. Maksudnya jelas dia terima apa yang kena sebutkan tu lah. Itu jelas, tak ada siapa Dia orang tu. seorang Ada orang ada masalah pada fikiran dia. Tapi kita tahu benda tu, tapi kalau kata hari tu dia kata, oh stop, ulang lagi sekali. Artinya kita seolah satu fatwa daripada negeri Perlis. Angkat cara jumhur, tidak dianggap sah di negeri Perlis. Jadi kita terima dia sebagai sah. Itu pun satu versi juga. Kita ada keluasan. Siapa yang dia main daripada seberang nak tiba-tiba mungkin tak menepati bahasa Indonesia kot. Tapi sebenarnya tu dia orang duk bangkitkan isu ni. Pertama kita nak sebutlah tata cara ni bukan undang-undang. Tata cara bukan fatwa. Jadi maksudnya tata cara ni hanya sebagai satu panduan. Dan kalau tengok pun ni, duk baca kat ni. 6.9 yang dia orang share ni, dia kata sirah lafaz qabul boleh dilakukan dengan salah satu daripada berikut. Boleh dilakukan, bukan mesti ataupun wajib dilakukan. Hanya boleh dilakukan. Hanya boleh. Maksud kalau ada lafaz yang lain ataupun lafaz kalau dia kata hanya boleh, tak boleh pilih hanya boleh dilakukan. Mesti ataupun wajib dilakukan, dan bolehlah jadi backfire pada Datuk Mufti. Jadi kalau ayat macam tu pun tak boleh faham, macam mana nak faham ibarat kitab dan sebagainya. Tapi sebenarnya Ustaz, kalau kita dengar ceramah dia pun ada juga beberapa perkataan yang kita pun tak faham juga. Tapi ana rasa untuk tak tahulah dia dengar kan perbincangan kita ni kan. Tapi mungkin saya cadanglah untuk diri kita, dan dia kena berubah. Dia tengok ada macam dia tuduh orang pergi mengaji Madinah mengkafirkan ibu bapa, mentajsim. Bahkan dia tuduh siapa yang belajar di sana tu akidah dia pun tu kafir dengan orang ulama. Saya ingat dia jangan mudah sangat kot. Dia menimbulkan kegelisahan, dia menimbulkan adawatul wal baghdha yang Quran kata. Maksud menimbulkan kebencian dan pemusuhan di kalangan umat Islam. Tak ada pasal, saya tak tahu apa tujuan dia menyebarkan benda-benda tu dalam negara kita. Dulu macam itulah, ada menteri agama angkat nikah, dia timbulkan tak sah juga. Kan? Dia bila dia sebut di Malaysia ni mengeruhkan hubungan. Mengeruhkan hubungan. Kita bukanlah kata nak kenegerian apa, kita alu-alukan siapa saja saudara muslim kita. Tapi itu tak bagus sebagai nilai budi dan nilai diri yang tak bagus. Elok kita sama-sama lah minta Allah mati nafsi taqwa kan, supaya wazaki wa anta khairul man zakka. Supaya Allah bersihkan diri kita daripada unsur-unsur yang macam tu. Dan saya tak tahu, saya pun malah nak dengar ceramah-ceramah macam tu, tapi dah ada pemain pasang cara presentation tu pun saya tengok sampai emosi kita bergaduh dengan siapa? Ya. Apa yang kita bergaduh? Bersungguh-sungguh kita nak membatalkan. Bersungguh-sungguh nak membatalkan nikah satu orang yang pendaftarnya, ulil amrinya telah menyatakan sah. Ya. Habis itu kalau dia pergi ke negeri-negeri yang mazhab Hanafi tu, dia nak habaq tu semua nikah di sini tak sah. Tak sah. Zina belaka. Zina belaka. Mazhab Hanafi. Implikasi yang besar. Dia kena tahu banyak negara orang Islam ni mazhab Hanafi. Ada mazhab, bukan saja KIL ni bukan KIL mazhab Hanafi lah. Hambali demikian. Maliki pun demikian. Bahkan mungkin dalam mazhab Syafi'i yang pegang pendapat kedua tu pun nanti mungkin kena juga tuduhan seperti tuduhan yang diberikan. Dan sebenarnya bila timbul isu orang awam keliru dan keliru, sebenarnya lepas dia punya ceramah tu orang makin keliru. Ya. Sebelum tu tak ada siapa timbul. Sebelum tu tak ada siapa keliru. Alhamdulillah. Tak ada siapa yang kata Sabri kata aku terima tu nak terima bantai. Tak ada siapa kata. Ataupun yang nak terima tu nak terima makan nasi. Dan tak ada orang nak berpersangka buruk pun pada pasangan tersebut. Sebenarnya lepas video dia keluar lah orang makin keliru. Sebenarnya bila video tu keluar, kan kawan-kawan kita pun duk bertanya, ramai sangat duk bertanya. Jadi bila anda terpaksa jawab dululah, walaupun iyalah sepatutnya Datuk lah yang kena jawab dulu. Tapi agak tuduhan berat tu kerana dia kata Rora bodoh sekali. Rora tidak memperbetulkan kesalahan tu. Dia tak betul ke apa, dah memang kita pun tahu benda tu sah mengikut mazhab majoriti ulama kan. Jadi mungkin itulah nasihat untuk diri kita bersamalah. Dan juga dia, mudah-mudahan kita dapat berubah, dapat elokkan akhlak supaya mulut kita tu tidak terlalu kotor untuk menyebutkan perkara-perkara yang tak elok pada sahabat kita, terutamanya yang baru Muslim, yang baru menjadi Muslim.
kerana takut-takut kita membunuh kegembiraan dia, kita membunuh minat keluarganya untuk tertarik dengan keluarga Islam. dia yang bukan Muslim hadir dan memuji. Ya. Dia kata mudah lebih pada agama mereka. Ya. Sebab tu Nabi kadang-kadang ada hasrat. Hatta Nabi ada hasrat-hasrat yang Nabi nak buat. Nabi tangguhkan kerana orang tu baru masuk Islam. Nabi tangguh. Laula hadithu qaumaki bil kufri la hadamtu ka'bata wa la banaitu ala qawaidi Ibrahim ya Aisyah. Wa Aisyah, kalau tidak kerana kaum kamu baru je Islam ni, saya aku runtuh Kaabah ni aku buat lain. Tak mau Quraisy banyak, tapi Nabi tangguh hasrat tu sebab apa? Orang baru masuk Islam, jadi tak mau timbul nanti depa Quraisy salah faham pula tengok kau. Ini saudara kita, ramai saudara-saudara dia yang baru nak tengok Islam. Pada hari tu lepas angkat tu depa semua kata mudahnya Islam ni, lebih mudah daripada apa yang mereka sangka. Depa bergembira, depa happy hari tu. Semua orang jadi saksi. Entah pun jadi saksi. Kata Rozami jadi saksi. Patutnya dia support. Dia support. Cuma mungkinlah dia kalau nak contact dia kata bagi tahu boleh lain kali. Kalau boleh kita supaya bubuhlah perkataan nikah tu supaya semua mazhab masuk dalam tu. Kita tahu berkali pun dah bubuh dah. Cuma dah apabila benda berlaku, al-amr idza daq ittasa'. Kita luaskan dia. Dan kita boleh kalau kita duk tarik mai masa tu tak baik untuk pahaman hukum orang ramai dan tak baik juga untuk family dia. Dan kemudian saya pun alhamdulillah syukur juga polemik ni bagus. Supaya orang Malaysia tahu keluasan masalah ni. Dan sebuah barulah depa semua pekat duk keluar juga. Hal lain tu rupanya boleh aku terima nikahnya seperti yang sebutkan tu, rupanya sah mazhab Syafi'i. Habis tu yang selama ni panjang-panjang pinapah sampai satu rata-rata komen macam tu. Pasal apa? Maksudnya akhirnya alhamdulillah lah tujuan kita nak mendedahkan hakikat benda ni terbongkar dengan begitu luas. Patutnya tok-tok qadi, tok-tok imam semua, hatta di negeri Perlis juga kita peringatkan. Jangan pada hari itulah nak ragging pengantin, nak pergi tanya dia rukun nikah lah, nak pergi tanya dia suruh mengucap balik lah. Seolah-olah tak percaya pengantin Islam ke tak. Kalau pengantin tu tanya balik, Tok Qadi Islam pun tak try mengucap balik macam mana. Kan? Jadi ini semua benda-benda yang saya rasa golongan sebahagian lah, bukan semua, konservatif ni. Di samping mereka ni menyempitkan pikiran mereka, mereka membebankan versi agama yang mereka bawa tu kepada umat ni. Cukuplah umat ni dia nak ke depan. Kita sedang bersaing dengan zaman AI dan seumpamanya. Kita bawa benda-benda yang kita berlawal benda yang kecil. Orang duk perang ni Palestin ni semua, dia duk pergi kata orang menikah tak sah. Kerana dia fikir zina dan seumpamanya. Ini terlalu kebudak-budakan. Berlaku kebobrokan ilmu. Datuk sebut lama dah benda ni. Waktu sebelum ni pun dah disebutkan tentang pembulian terhadap pengantin lelaki kan. Kadang-kadang pengantin lelaki tu hari happy dia, yang mana mungkin dalam semua hidup dia itulah perkahwinan dia yang sekali dan kali pertama dan kali terakhir. Tapi kita bully dia dengan kita suruh dia baca doa kunut lah. Kita suruh baca doa itulah, doa inilah. Kadang-kadang orang nervous, tak pernah bercakap depan orang ramai. Dia tak ingat. Jadi dimalukan seolah-olah macam dia tak tahu benda tu. Kita hancurkan perasaan dia. Tapi isu ni lagi menarik tu. Sebab kalau orang zaman dulu mungkin dibuli dengan membaca doa kunut, dengan membaca Fatihah, dengan membaca 3 kul dan ayat kursi. Tapi kali ni orang yang menikah bukannya orang muda, orang yang dah berumur menikah. Dibuli pula dengan kaitan zina dan tidak sah pernikahan. Oh, ini itu satu pembulian yang sangat dahsyat. Pasangan yang baru Muslim yang baru masuk Islam pula tu dan melibatkan keluarganya yang masih belum Islam lagi. Ini satu. Ini kadang-kadang kejumudan ilmu menyebabkan satu orang tu menzalimi orang. Tapi saya ingat bukan soal ilmu, soal budi, soal akhlak, soal apa yang ada dalam diri kita. Soal kadang-kadang hasad kita, soal kita kebencian. Padahal kalau dia lihat pada dimensi fiqh dia tidak macam tu. Sebab tu Quran kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum itu menyebabkan kamu tak adil. Adil lah, lebih dekat pada takwa. Adil lah. Kalau betul tak payah banyak lah buka kitab fiqh, buka kitab majmu', buka kitab apa pun dah jumpa kau lah.
Kalaupun kata tak pernah baca kitab lain, kitab mazhab Syafi'i, cuma abang ada di Malaysia ni, orang baca lebih daripada kitab Syafi'i sekarang ni. Bank-bank tu pun tak mazhab Syafi'i, itu pun ambil duit orang tu. Awak nak kata dia pun makan duit haram kan semua ni. Tak ikut mazhab Syafi'i sebagian tu. Jadi berapa banyak dah orang dah keluar daripada mazhab. Come on lah, bukan orang hina mazhab. Itu soal keluasan di dalam ni. Di dalam agama ni. Agama ni bukan satu mazhab yang masuk syurga. Ini semua mazhab masuk syurga. Dia seolah-olah ini pun saya ingat, cuma saya nak minta pihak berkuasa lah. Saya pun mungkin akan beritahu report pada dalam negeri Perlis ni. Pihak berkuasa yang di dalam Malaysia ni juga pihak-pihak yang terbabit untuk melihat gejala yang seperti ini dan individu yang seperti ini, supaya saya rasa ini satu tak baik lah, satu ancaman kepada keharmonian negara kita. Mungkin kita kena tengok beliau ni mungkin tak sesuai kot saya ingat untuk dalam environment kita. Ya. Sokonglah. Mungkin dah sekut dalam kita nak sembang, kita nak habiskan susu kita. Mungkin Datuk boleh nasihat untuk Sabri Yunus sendiri yang berhadapan dengan isu ni dan seluruh lah kan umat Islam di Malaysia yang mungkin dah asalnya okey, tenang kan, tiba-tiba dikocok dengan. Tapi saya tengok saudara Sabri, alhamdulillah saya tengok ada status dia hari ni tentang bagus. Dan kemudian saya tengok, terima kasih juga kepada sahibul samahah bekas mufti wilayah iaitu Fadil Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri yang telah keluarkan artikel yang bagus juga tentang beritahu keluasan itu. Dan saudara Sabri kata dia tak dapat, dia okey. Kerana kebanyakan rakyat Malaysia pun tak terima apa yang dibuat oleh penceramah daripada Indonesia tu. Cumanya saya bimbang saudari isteri dia ni, Angeline Tan. Saya harap supaya mereka lihatlah Islam ni daripada sumber dia, keluasannya. Mestilah lah agama apa pun adalah bingit-bingit yang tak bagus ni, tapi itu tidak represent, tidak mewakili Islam. Islam diwakili oleh keluasan, minda. Islam diwakili oleh evidence based. Macam saya kata, Islam diwakili oleh kesantunan. Islam bukan satu serang orang, kata orang berzina secara terbuka. Bayangkan kita kata orang berzina. Kita orang yang dah berzina tak ada bukti, kita tak boleh kata dia berzina. Ni orang yang nikah, kata saya dalam ceramah dia berzina. Bayangkan, punya seteruk budi dan akhlak. Kalaupun berbeza taklah sampai hasad macam tu. Kalau benda-benda macam tu hanya boleh kalau mahkamah Islam pun, kalau dia syariah pun, kalau dah berlaku perkahwinan dia mai, kes yang seperti itu dia takkan hukum benda tu jadi tidur zina apa, dia akan fasid dan seumpamanya. Dia tak sampai macam tu. Ini kira saya rasa inilah, mudah-mudahan dia jangan, saudari kita ni dan keluarga dia jangan salah sangka pada Islam. Saya ramai juga alhamdulillah saudara-saudara non-Muslim yang mengikuti ceramah kita, termasuk Angeline Tan ni lah, sebelum dia masuk Islam dia ikut. Kita harap mereka terus ikut. Kita menawarkan seperti mana ulama-ulama yang lain dan kaum muslimin yang lain, kita menawarkan Islam yang evidence based. Islam yang ada alasan, yang ada hujah. Bukan Islam yang prasangka yang seperti itu. Saya harap dia tak kecewa lah benda-benda ni. Saya terima kasih rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia, alhamdulillah majoriti rakyat Malaysia respon positif. Sangat positif. Saya ingat benda-benda pinggiran yang seperti ini jadi pengajaran lah untuk kita, insyaAllah. Ya. Kalau nak bertembung dan bertarung pun dengan disiplin ilmu. Bertarung disiplin ilmu. Jujur. Dia boleh main tengok fatwa perlih. Kok ada bab yang khilaf muktabar, perlih pergi kata haram dan sesat dan masuk neraka. Dia boleh tunjuk. Mungkin juga Datuk last kalau katalah dia masih berkeras untuk mengatakan tak sah dan kalau diteruskan hubungan itu zina, perlih sentiasa terbuka lah untuk kita boleh panggil dia mai pentas. Dia datang lah. Saya dipahamkan pihak dia tu ada orang dia telah hantar kat saudara Sabri
nak panggil saudara Sabri mai dengar ceramah dia lah pula apa semua kan. Dah lah pintam kat tu macam tu. Lepas tu nak panggil saudara Sabri pula pergi program, dia bagi poster lah, program apa. Saudara Sabri kata bahawasanya itu satu penghinaan untuk dia, 2 kali penghinaan lah kalau dia pergi. Maksudnya you pergi hentam kau tu dulu. Patut jemput dah dulu kan. Tapi saya ingat tak tahu tak ada tenggelam punca. Tapi saya rasa kalau dia keliru, dia boleh mai peralih lah. Dia boleh mai peralih. Kalau dia nak berdialog pun kita boleh bagilah. Terbuka lah insya-Allah. Tajuk ni lah. InsyaAllah. Tajuk ni kita boleh bagi. Tajuk ni kita boleh bagi kat dia. Fikrah kuib kita akan buka pentas. Kita boleh bagi kat dia. Kita boleh terang kat dia. Tak, sebab dia anggap benda ni besar kan. Kok-koklah dia betul-betul nak cari kebenaran. Datuk dah membuka ruang untuk dia datang ke Perlis sebab isunya berkaitan dengan pihak berkuasa agama Perlis. Tapi janganlah letak syarat-syarat nak panggil raja ke apa. Yalah, kalau nak panggil raja. Dia tak payah, dia nak syarat panggil raja macam syarat-syarat dia dah buat sebelum ni kan. Itu dengan mana tu? Yang kita jemput dia masa tu kan, nak kena syarat macam-macam. Alhamdulillah kita pun syarat dia. Kita telah mewakili wali sultan tu, wali raja dalam kes tu. Dan mufti adalah merupakan pihak berkuasa yang menerima amanah daripada raja pemerintah. Tapi sebenarnya tu kalau dia syaratkan begitu, dia persilakanlah tuanku untuk berangkat. Kita okey saja. Kalau tuanku berkenan nak berangkat, alhamdulillah. Kalau dia nak bagi minum susu pun kita nak bagi minum susu kita jamin. Tapi susu kita sah lah. Tapi saya tak tahu tadi ada akad ke ada macam mana beli. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Mudah-mudahan rakyat Malaysia dapat pencerahan. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.